Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amantu billahi al-wahidil ahadil haqq wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwah. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Azizil 'alim 'adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadan abidin wa dahran dahirin amma ba'da. Hormati Tuan Pengurusi Surau Raudatul Jannah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan para ahli jawatan kuasa surau, Tuan Haji, Tuan Hajah, para Ustaz, hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian. InsyaAllah kita teruskan kuliah kita dalam kitab Surah Nabawiyah. Hari ini insyaAllah saya berhenti awal sebab ada jemputan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita teruskan kuliah kita dalam kitab Surah Nabawiyah. Kita telah sampai pada bab yang kelima, iaitu peperangan Badar. Nabi SAW berserta dengan Sayyidina Abu Bakar keluar mencari maklumat. Kita dah dalam perjalanan peperangan Badar, kita dah bahaskan peperangan Badar, yang mana Nabi SAW mengajak kepada sahabat untuk keluar menghalang ataupun menghadang kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi bukan tujuannya untuk berperang. Yang dipanggil dengan peperangan di Badar bukan tujuannya untuk berperang, tetapi Nabi SAW mendapat maklumat Abu Sufyan membawa kabilah dagangnya dengan membawa 1000 ekor unta. Jadi Nabi SAW telah pun berada di Madinah setelah hijrah. Antara strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah dia menghadang mana-mana sahaja kafilah dagang orang Mekah yang melalui Madinah. Maknanya mereka ini berdagang daripada negeri Syam ke Mekah, dari negeri Syam Mekah ke negeri Syam, kemudian negeri Syam turun ke Mekah balik. Mereka melalui Madinah. Ketika melalui Madinah, maka Nabi SAW menghadang tentera. Ini strategi Nabi SAW yang sebenarnya untuk melemahkan ekonomi orang-orang Mekah, yang satu masa nanti sampai satu tahap Mekah ekonominya terus merudum, dan akhirnya Nabi SAW datang kembali ke Mekah. Lalu Nabi SAW menawan kota Mekah. Maka ini salah satu strategi Nabi SAW. Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar keluar mencari maklumat dalam perjalanan peperangan Badar ini. Akhirnya Nabi SAW berjaya mendapat maklumat orang bukan Islam sudah berada di Udwatul Quswa, iaitu tempat yang terletak di sebelah selatan Badar. Jadi tujuan asal Nabi SAW hanya untuk menyekat kafilah. Setelah Abu Sufyan dia menjejaki bahawa dia mendapati Nabi SAW berserta dengan orang-orang Islam telah mengikuti jejak langkahnya, dan dia beranggapan bahawa orang Islam, Nabi SAW akan menyerangnya, akan menahan kafilahnya. Memang waktu itu waktu yang dah beberapa kali orang-orang Madinah, Nabi SAW telah menyekat kafilah dagang orang-orang Mekah. Jadi Abu Sufyan dia dah berjaga-jaga.
Ketika Abu Sufyan dia dah berjaga-jaga, dia dah mendapat petunjuk bahawa ini Muhammad pasti akan datang menghalang kafilah dagangnya. Dia belum awal-awal kita dah bahaskan kisah ini, dia telah menghantar seseorang untuk pergi ke Mekah. Lalu kemudian di Mekah Abu Jahal telah mengumpulkan tentera kafir ini seramai 1,000 orang dan kemudian mereka bergerak. Dikatakan bahawa Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar mencari maklumat ketika di kawasan Badar ini. Akhirnya Nabi SAW berjaya mendapat maklumat. Orang bukan Islam dah berada dekat Udwatul Quswa, maknanya Abu Jahal dengan tentera-tenteranya dah sampai satu tempat dekat selatan Badar. Kawasan Badar ada satu kawasan yang dipanggil dengan Bukit Udwatul Quswa, iaitu tempat yang terletak dekat sebelah selatan Badar. Nabi SAW segera mengarahkan tentera Islam bergerak ke arah Badar. Bila Nabi SAW dah dapat maklumat sahaja, orang-orang kafir dah mula bergerak, datang dah sampai dekat selatan, kawasan selatan Badar. Ini Abu Sufyan punya cerdik. Bila tentera kafir yang diketahui oleh Abu Jahal dah bergerak, datang sampai dekat kawasan Badar ni, dekat selatan Badar ni, dia ikut jalan belakang, dia cabut balik dengan kafilah dagang dia selamat semua. 1,000 ekor unta selamat semua. Abu Sufyan selamat dengan barang-barang kafilah dagangnya dan dengan semua pemandu-pemandu untanya, semua dikatakan terus balik ke Mekah. Tinggallah tentera kafir dengan tentera Islam. Nabi SAW pun bukan dikatakan tentera, datang hanya mahu menyekat kafilah dagang je. Datang dalam keadaan tak bawa, tak siap bersedia pun, hanya dikatakan mempunyai 1 ekor unta je. Kemudian hanya beberapa orang yang menaiki unta, kemudian mereka bertukar-tukar menaiki kenderaan tersebut. Tak cukup alat. Kalau nak perang memang tak ada alat-alat peperangan, sebab dengan tujuan bukan nak perang pun. Dan kemudian Abu Jahal daripada Mekah dengan tentera 1,000 ni cukup, dikatakan 200 ekor kuda mereka bawa dah, dengan baju-baju perang mereka, dengan perisai-perisai, tombak, pedang, semua cukup komplit. Dan tentera ini yang dibawa oleh Abu Jahal ni dah sampai dekat selatan Badar. Apabila melepasi Udwatul Dunya ni, Nabi SAW dia ada satu namanya dekat selatan dipanggil dengan Udwatul Quswa. Nabi SAW dekat arah kawasan yang namanya Udwatul Dunya, dekat utara, belah-belah dekat sangat dengan Madinah. Nabi SAW bila sampai saja dekat Udwatul Dunya, iaitu tempat dekat sebelah utara, Nabi SAW berhenti berkemah dekat situ. Maknanya bertentangan. Orang kafir sekarang dekat selatan, Nabi SAW dekat utara. Kafilah yang Nabi SAW nak tuju ni, nak tahan dah cabut balik Mekah, yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ketika Nabi SAW sampai dekat Udwatul Dunya, dekat kawasan utara Badar, Nabi berhenti dekat situ. Kemudian Nabi mengarahkan kepada tentera-tentera Islam semua sekali berhenti dekat sini, kita buat kemah kat sini. Ketika Nabi SAW berhenti duduk kat situ buat kemah, Khabbab bin Munzir, sahabat Nabi ni, datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia adalah salah seorang pakar strategi perang di kalangan para sahabat. Ditanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, adakah tempat ini pilihan wahyu daripada Allah ataupun atas dasar strategi perang?" Nabi SAW mengatakan, ini strategi, bukan wahyu daripada Allah, ini adalah strategi. Khabbab meminta izin memberi cadangan. "Ya Rasulullah, boleh tak aku berikan cadangan?" Khabbab pun berkata, lebih baik kalau kita bergerak ke depan lagi sampai di satu tempat di hadapan sana, kita pilih ada telaga air
yang paling awal dan paling baik. Maknanya kat situ ada perigi, ada telaga yang paling besar. Selepas itu kita timbus semua telaga-telaga yang kecil-kecil ni, yang kat keliling-keliling dekat-dekat sini, kita timbus semua. Kita pergi sana, duduk dekat kawasan telaga yang besar sana, kita buat kemah dekat situ. Dengan itu orang-orang bukan Islam nanti, orang kafir ini tidak mendapat bekalan air. Nabi SAW bersetuju dengan cadangan khabar. Lalu tentera Islam pun berkemah di tepi telaga Badar yang paling baik, dan semua telaga lain ditimbus. Kemudian Nabi SAW memerintahkan dibuat kolam di tepi perigi itu supaya mudah mengambil air. Pada malam tersebut, esoknya berlakulah pertempuran antara orang Islam dan orang kafir. Ini peperangan yang pertama antara orang Islam. Jadi pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Allah SWT turunkan hujan, akhirnya dia menambahkan bekalan air tentera Islam, dan tanah menjadi semakin padat dan memudahkan tentera Islam bergerak. Hujan juga ini dekat kawasan utara, belah selatan orang-orang kafir duduk kat sana, belah selatan. Hujan juga turun dekat belah selatan, kat tempat orang Quraisy tadi duduk dengan Abu Jahal dengan tentera-tentera Quraisy. Tapi kat sana pula hujannya Allah turunkan lebat, sehingga tanah dekat tempat medan Badar tu nanti dia menjadi lecak dan berselut. Nanti dia akan jadi menyusahkan. Kat kawasan Badar ni bila turun air Badar ni, daripada Madinah nak pergi Badar, naik bas pun ambil masa lebih kurang dalam 3 jam, 2 jam lebih, sampai 3 jam. Biasa saya pergi Badar dekat kawasan Badar yang baru ni, kalau bulan 12 hujan kat kawasan turun, memang dia banjir, kena sedut. Lepas tu memang kotorlah kenderaan, dan dia memang berselutlah kawasan situ. Jadi pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan rasa mengantuk yang amat sangat, sehingga semua tentera Islam dapat berehat sebelum peperangan. Ngantuk ni salah satu menjadikan seseorang ni hilangkan penat. Orang ni ngantuk akhirnya tertidur. Ada sahabat ni, dia duduk dekat situ, dia berjaga pada malam tersebut. Dia mengatakan, teramat mengantuk sehingga aku terjatuh pedangku sehingga 7 kali. Turun, dia ambil lagi pedang, jatuh lagi, ambil lagi. Amat mengantuk. Semua kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, idh yughashshikumul nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ayat yang ke-11 surah Al-Anfal. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Mengantuk ini adalah satu keadaan yang membuatkan kamu jadi tenteram. Mengantuk sebagai satu penenteram, untuk menenteramkan hatimu dari rasa takut bila memikirkan perang. Besok berdepan dengan tombak, besok akan berdepan dengan pedang. Berdepan dengan benda-benda ni, orang ni baru je kena warning aja, dia dah mula berdegup jantung dia. Baru warning, tak ada pakai apa-apa pun dah mula dah bergetar hati. Itu hanya kena warning saja.
baru orang tegur sahaja, belum menggunakan apa-apa senjata, tetapi ini maknanya Nabi SAW, para sahabat, dia membayangkan besok akan berhadapan dengan pedang-pedang semua. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Hujan ni bukan hujan lebat, hujan yang renyai-renyai, hujan yang halus. Allah turunkan menyebabkan orang bila turun hujan ni, orang-orang ini, para sahabat semua jadi tenteram, rasa tenang. Padahal esok dia nak berlawan, tetapi dengan turunnya rahmat Rasulullah SAW ketika turun hujan, dia akan buka serban, dia akan basahkan kepala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon rahmat yang turun. Kita tutup pakai payung, betul tak? Rasulullah minta supaya kepalanya dibasahkan supaya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah turunkan hujan yang renyai-renyai ini, hujannya yang sikit, yang sederhana ini menjadikan tenteram hati daripada rasa takut yang menimpa diri kamu. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi, dan Allah menurunkan kepadamu hujan daripada langit untuk menyucikan kamu dengan air hujan itu. Maknanya air yang turun daripada langit ni, air ini boleh membersihkan luar dalam. Allah beritahu dalam Quran, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan aku menjadikan daripada air semua benda itu akan hidup balik. Jiwa yang dah mula dah rosak, kita ni kadang-kadang ada penyakit, rasa dah hilang dah semangat, dah tak ada semangat, dah down dah, dah teruk dah, maka dapatkan air hujan, mandi air hujan. Allah SWT mengatakan waja'alna, dan kami jadikan minal ma', daripada air hujan, kulla syai'in, semua tiap-tiap sesuatu ini hayy, hidup balik. Yang dah mati, jiwanya dah mati, yang dah lemah, Allah akan hidupkan balik. Demikianlah Allah turunkan hujan kepada tentera-tentera Badar ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan liyutahhirakum bih, dia menyucikan balik, menenteramkan. Yutahhir maknanya dia tenteram, rasa tenang, menyucikan diri kamu daripada hujan itu. Dan wa yuzhiba ankum rijzasy syaitan, ni air hujan ni, kelebihan air hujan. Kita tengok sekarang ni banyak air hujan, kelebihan dia. Wa yuzhiba ankum, dan dia membuangkan, menghilangkan ataupun menyucikan, ankum rijzasy syaitan, menghilangkan daripada kamu gangguan-gangguan syaitan. Kalau rasa kena ganggu, kena macam-macam yang terkena. Banyak sekarang orang yang diganggu oleh benda-benda yang halus ni. Cara dia air hujan. Allah bagi tahu, Allah turunkan air hujan. Air hujan ini yuzhib, boleh hilangkan, angkum, ke atas kamu, daripada kamu ini, rijzasy syaitan, kotoran-kotoran yang mengganggu kamu daripada syaitan, ataupun godaan-godaan syaitan, gangguan yang dia kacau, semua sekali daripada syaitan. Wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam, dan kemudian godaan syaitan daripada diri kamu yang mengatakan bahawasanya jika kamu berada dalam jalan kebenaran, nescaya kamu tidak akan kehausan lagi berhadas, sedang kaum musyrikin berada dekat air, dan untuk menguatkan, mengukuhkan hati kamu, yusabbita bihil aqdam, menguatkan, kuat. Mana kalau orang yang dah lemah hati, hatinya dah mula, semangatnya dah goyang, ambil air hujan, mandikan dia boleh kuatkan hati dan keyakinan serta keteguhan dia, memperteguhkan dengan, Allah kata apa, yusabbita bihil aqdam, diperteguhkan dengan telapak kakinya, agar telapak kakinya berdiri tegak, kuat. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ke-12, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq
wadribu minhum kullabanan. Ingatlah ketika Allah Tuhan kamu mewahyukan kepada para malaikat, maknanya dalam peperangan Badar ni 313 lawan 1000. Allah SWT mengatakan ketika Nabi SAW duduk dalam peperangan ini, Nabi disediakan oleh sahabat satu kemah. Nabi duduk kat situ sepanjang malam sampai keesokannya. Nabi sentiasa berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, ya Allah, kalaulah kami ni semua kalah, kalaulah ni semua orang Islam kalah, saya tak ada siapa lagi yang akan menyembahmu ya Allah, dan saya lenyaplah Islam di muka bumi ini lepas ni ya Allah, menangkan kami ya Allah, menangkan kami. Nabi berdoa sampai Nabi SAW dikatakan ridak dia yang diletakkan kat belah atas ni berdoa sampai jatuh. Kemudian yang berada di situ hanya Sayyidina Abu Bakar. Dia mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah dengan doamu ya Rasulullah, kasihanilah dirimu ya Rasulullah. Orang ni orang-orang para sahabat semua bersiap sedia untuk berhadapan dengan tentera. Rasulullah tak berhenti sepanjang malam. Rasulullah tak berhenti daripada siangnya sampai ke malamnya, sampai keesokan harinya. Nabi SAW sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan. Dalam peperangan Badar ini Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan tenteranya daripada kalangan malaikat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada para malaikat yang diperbantukan kepada kaum muslimin, maknanya mereka membantu orang-orang Islam. Sesungguhnya bahwasanya aku bersama kamu memberi pertolongan, kata malaikat dan bantuan, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman dengan memberikan pertolongan kepada mereka dan memberikan khabar berita gembira kepada mereka. Kelak aku akan timpakan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Allah SWT letakkan dalam hati orang kafir ini, Nabi SAW mengatakan bahawa orang-orang kafir ini aku diberikan kelebihan, sebagaimana bahawa aku diberikan, kata Nabi SAW, aku diberikan kelebihan, maknanya satu hari perjalanan orang-orang kafir dah rasa akan timbul rasa ketakutan. Maknanya satu batu perjalanan dah jauh lagi, bila nak berhadapan dengan orang Islam dia rasa takut. Ini Allah yang letakkan dalam hati mereka rasa takut. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Allah SWT letakkan, akan timbulkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, ketakutan yang amat sangat. Maka penggallah leher mereka. Allah berfirman kepada malaikat, penggallah leher mereka, yakni kepala mereka, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini wadribu minhum. Allah SWT mengatakan, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru, nanti aku akan masukkan dalam hati-hati orang-orang kafir ar-ru'b, mereka ni ketakutan. Fadribu, maka Allah perintah kepada malaikat, pukullah fawqal a'na, maknanya dekat leher-leher mereka. Wadribu minhum kullabanan, dan pukullah, pukul maknanya pancunglah fawqal a'na, semua dekat leher-leher mereka orang kafir. Wadribu minhum kullabanan, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari. Nanti bila peperangan ini dah selesai, Nabi SAW menyatakan kepada sahabat, kalau nak tahu bahawa orang itu telah dibunuh oleh malaikat, tentera-tentera Allah, lihatlah pada leher-leher mereka dipancung dengan pedang, lalu ada tapak bakaran-bakaran, dan setiap pancungan leher itu di setiap jarinya itu juga dipotong, maknanya ada pancung daripada jari-jari juga. Jadi dikatakan bahawa dalam perang itu jika seseorang muslim nak memukul si kafir, tiba-tiba kepala itu sudah jatuh berguling. Ni dalam tafsir Jalalain mengatakan, seseorang tu baru je dia nak pukul sahaja kepala seorang, belum sempat kena, kepala dah berguling.
eh belum pun pedang dia sampai, kepala dah guling dulu. Dan Rasulullah SAW itu yang ditunjukkan bahawa dalam tafsir Jalalain mengatakan bahawa itu adalah pukulan daripada malaikat. Dan Rasulullah SAW melempar mereka dengan segeram batu kerikil, maka tak ada seorang musyrik pun yang luput matanya daripada lemparan batu kerikil itu. Akhirnya mereka kalah. Nabi SAW mengambil batu kerikil. Ayat 13 surah Al-Anfal. Zalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu azab yang menimpa mereka adalah kerana sesungguhnya mereka menentang, yakni melawan Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Maknanya Nabi SAW ajar kita doa ni sungguh-sungguh. Tentera musuh macam mana besar sekalipun, doa nombor satu. Lepas tu dipanggil doa adalah senjata orang beriman. Bukan kita mengangkat senjata sahaja pasti menang, tetapi orang-orang beriman dengan senjata inilah yang dengan senjatanya orang beriman, senjatanya itu ialah doa, minta betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau minta main-main, minta macam main-main saja, kita pun doa selalu amin amin amin, tak apa kita minta, tak dapat. Tak dapat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaqbilu du'a, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa ini min qalbin, daripada hati. Min qalbin. Inna Allah la yuqbalu doa, sesungguhnya Allah tak terima doa, tak makbulkan doa min qalbin, daripada hati ghafil, yang leka lalai, lahin, yang main-main. Minta dengan Allah main-main, minta dengan Allah leka lalai, tak betul-betul, tak sungguh-sungguh, memang tak dapat. Minta dengan Allah, berdoa dengan kena sungguh-sungguh, dengan keyakinan, pasti dia akan dapat. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua adalah persiapan Allah untuk memenangkan umat Islam dalam peperangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyusun pasukan. Antara yang memegang bendera Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, dan wakil-wakil daripada kalangan muhajirin, iaitu orang Islam yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Apabila orang bukan Islam sampai, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maknanya orang kafir dah sampai, mereka nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semua dah bersedia. Ini nanti kita akan bahaskan, ada beberapa cerita kisah peperangan Badar ni banyak. Sebelum berlaku peperangan Badar ada kisah-kisah yang menarik yang diceritakan di dalam kitab ini, yang ceritakan dalam sirah sebelum peperangan. Dan peperangan bermula ialah dengan peperangan lawan one by one. Biasa memang peperangan orang Arab, dia akan gaduh lawan seorang. Nak tunjuk mana panglima lawan dengan panglima. Ini perang mati-mati habis. Ini bukan main-main punya. Jadi kita lihat ini peperangan yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti peperangan one by one, satu lawan satu. Teman yang akan datang, saya ada jemputan malam ni, saya kena gerak awal sebelum azan, saya kena keluar. Ikut kata Nabi memang kena keluar sebelum azan. Kalau dah azan duduk je, tak boleh keluar. Jadi besok pun saya dah naik kapal terbang pergi Doha pergi Mekah. Gitu je lah kerjanya. Gitulah kerja saya. Jadi saya ceritakan apa yang
saya lalui dengan kerja-kerja saya, alhamdulillah. Kenalah kisah-kisah mengenai Badar. Saya pergi juga Badar. Badar pasir, tempat-tempat yang pasir. Tahu tak bukit-bukit ni dia ada namanya bukit pasir. Dia ada bukit betul, bukit batu dengan bukit pasir. Kat Malaysia pun ada. Tapi bukit pasir dekat tanah Arab ni, pasir ni yang ditiup oleh angin. Jadi kadang-kadang perjalanan ni kejap tengok pasir ada kat sana, kejap bukit tinggi. Tapi sekali satu masa tengok bukit ni belah sana pula. Ni pasir-pasir yang ditiup oleh angin. Dia bukan kat situ. Halus je tapi cantik je. Cantik je pasir tu. Dia macam debu tapi dia lama-lama menggunung gitu. Cantik. Jadi jalan ni, jalan-jalan zaman dulu dia tak ada jalan raya. Yang tunjuk jalan unta. Unta ni pandai. Lepas tu dia tak heran dengan, kalau kita tengok unta di jalan dekat padang pasir, dia tak heran dengan gunung-gunung pasir ataupun bukit-bukit pasir. Sebab bukit pasir ni boleh ditiup angin, dia akan pindah ke sini. Pindah ke sini, pindah ke sini. Dia gitu je nampak. Tak ada satu tumbuhan pun sebab dia pasir halus. Lalu Allah turunkan hujan yang akan menyebabkan orang kafir ni turun hujan ni dia jadi lecak. Tengok kalau lecak, pasir lecak, nak lari macam mana? Dia akan memenatkan. Dah lecak, lepas tu ada pasir, penat. Tiba Allah turunkan air hujan ni dekat tempat orang-orang beriman, tempat Nabi SAW dan para sahabat ni airnya tak banyak, cukup-cukup. Jadi air dengan pasir padat, pijak, tak jelus, lagi senang. Maka peperangan ini Allah SWT memberikan. Ini semua peperangan yang Allah SWT reka. Mereka mahukan ni, para sahabat asalnya nakkan apa? Nakkan harta. Kejar harta ni. Dengar Nabi SAW nak halang kafilah dagang daripada Abu Sufyan, bawa 1000 ekor unta. Wah, siapa tak nak ikut? Nak ikut. Tetapi Allah SWT pusingkan peperangan ini menjadi akhirnya lawan antara 313 lawan 1000 orang. Allah menangkan. Allah yang reka bentuk peperangan ini dan Allah menangkan orang-orang Islam. Dan kemudian semua ahli Badar, Allah kata Nabi SAW, semua ahli Badar ini mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung nanti, kita bahaskan lagi mengenai Badar ini. Menarik. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma inna 'abidika wa nu'abidika wa rahimaka wa asina bi alimani fina hukmu adlu fina qada'u nasallallahu bi kulli ismin wa lak sammaita bi nafsika wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa an taj'al hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa hazanina wa dhahabahu min wa qulubina sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri alaihi salatu wa sallam alladhina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.